Alright, untuk video kali ni aku nak review satu filem Tycoon. Aku dah fahamkan filem ni punya penggambaran dulu pada tahun 2011, 2012. So basically dia dah lama disiapkan, tapi baru sekarang lah ditayangkan di platform eWayang. So aku juga difahamkan filem ni dia punya budget around 2 juta ringgit. Banyak gila kan? Agak surprise. Tapi walaupun 2 juta telah di-spend untuk filem ni, still aku rasa ada benda-benda yang tak kena. So aku akan ceritakan apa benda yang tak kena sebenarnya. Assalamualaikum, kembali bersama Telegram. Untuk video review kali ni special sikit sebab dia ditaja oleh Horizon Film Entertainment Sdn Bhd. It's a local company. Dia distribute film, dia juga produce some film. So siapa yang nak usah diorang ni siapa, aku boleh bagi link diorang punya Facebook dan Instagram kat bawah. Anyway, thank you Horizon Film Entertainment Sdn Bhd. Okay, review kali ni filem yang berjudul Tycoon. Dia diarahkan oleh Izan Helmi Mokhtar, terbitan Worldwide Faiz Berhad. Macam aku cakap awal ni, filem ni ditayangkan di platform eWayang dan korang kena bayar RM15. Tapi sekarang ni dia ada run some combo pricing, 2 movie RM25 selaku, dengan cerita Mission Operasi X. Aku tak sure ada orang nak tengok ke MOX tu kan. Aku ada masalah dengan eWayang ni punya pricing, tapi itu nanti kita cerita. Kita fokus dulu filem ni. So tajuk dia Tycoon, tapi ejaan dia agak pelik kan. Ejaan dia TYICKOOUNS kan, Tycoon. So, sebelum ni aku tak tahu kenapa dia eja macam tu. Tapi selepas dapat tahu yang dia combination between perkataan Tycoon and Tikus. So kalau korang tengok, dia ada huruf besar, huruf kecil kan. So capital letter huruf besar tu actually dia, kalau korang eja, dia Tikus. So ada perkataan Tycoon and Tikus, dia combine. Aku tak tahu kenapa, tapi itu yang dipilih oleh maybe director ni lah. Kenapa dia pilih untuk buat ejaan macam ni, aku tak sure. Dan aku tak dapat apa benda sebenarnya. Is it for creative reason? Korang rasa benda ni kreatif ke? Maybe ada orang tengok Tycoon kan, Tycoon and Tikus, kreatif. Maybe pada aku no, I don't see any value on it. Sebab Tycoon pun dia pakai ejaan bahasa Inggeris kan. Tycoon ada ejaan bahasa Melayu, TAIKUN kan. Tapi dia tak boleh pakai lah that one, sebab dia tak boleh combine. So dia terpaksa pakai putih ni. Again, aku tak impressed. So kalau siapa yang impressed dengan hasil kreatif dia ni, maybe korang boleh komen kat bawah kan. Okay, first aku ada masalah sikit dengan Tikus tu kan. Aku rasa dia punya analogi atau metafora yang dia nak gunakan, apa yang nak ceritakan tu, aku rasa macam tak berapa nak berkesan sangat. Sebab bila cakap pasal tikus ni kan, apa yang aku terfikir is tikus ni dia membawa penyakit kan, merebakkan penyakit based on historical event lah. Ada banyak kan pasal cerita yang pasal tikus dekat bandar, ada apa, infestation of tikus kan. So aku rasa tak pernah orang pakai tikus ni sebagai analogi untuk menggambarkan satu dunia yang di mana semua orang jahat, semua orang pentingkan diri sendiri, semua orang tikam belakang dan semua orang merebutkan kuasa. So menggunakan tikus tu aku rasa macam something tak kena lah. Maybe aku punya knowledge pasal benda ni maybe tak berapa nak banyak kan. Maybe ada explanation and lebih details yang boleh di-explainkan oleh penulis filem ni atau pengarah. Tapi in general aku rasa it doesn't make sense sangat lah menggunakan tikus tu. Sebab tagline untuk tajuk filem ni hanya yang kuat berhak bermimpi. So tak ada represent tikus pun aku rasa. So benda tu macam doesn't sound like tikus. Kalau kau nak menggunakan binatang sebagai analogi, aku rasa no. I don't know. Maybe ada some
detailed explanation on this. Sebab dia banyak tau sebut pasal tikus ni dekat dalam filem ni kan. Bila Wan Hanafisu tu narrate something kan, macam kalau ada tikus seekor, maknanya ada banyak tikus kat tempat lain. I don't get it. For me, it same goes with lalat. So what's your point? Kenapa tak pakai lalat je? Sorry. So macam aku cakap, tikus tu dia membawa penyakit. Kalau tempat tu banyak tikus, mean that tempat tu kotor. So maybe dia nak menggunakan that analogy as kampung tu kotor. So banyak tikus. Okay, fine. Tapi itu bukan benda yang dia nak sampaikan. Dia nak sampaikan is orang berebut kuasa. So menggunakan tikus tu, aku rasa still tak kena lah. So tikus tu memang aku give up. Lupakan pasal tikus tu. Biarkan tikus tu hanyut dengan labu-labu dia. Kita fokus pasal cerita ni. Saya overall aku faham cerita yang nak sampaikan tu. Tapi macam mana dia nak sampaikan tu, dia make it a bit complex. Dia buat benda tu susah untuk menceritakan benda yang senang. Watak banyak gila. Banyak gila. Aku tak sebut pelakon dia lagi ni. Kan? Pelakon dia ada Bron kat sini. Ada Remy Ishak. Ada Wan Hanafisu. Ada Ucok Wilca. Ada Aaron Aziz. Dan ada banyak lagi lah. Ini semua kira well-known established actor. Dan watak-watak yang dimainkan oleh pelakon-pelakon ni semua, rasa watak penting tau. Bukan pembantu ke apa. Kan? Macam dorang ni ada cerita dorang sendiri. So bila banyak watak dan semua watak tu represent cerita yang boleh katakan penting, so semuanya jadi macam half cook. Sebab terlalu banyak watak penting. Aku tak tahu nak fokus kat siapa sebenarnya. Even the kampung itself is one of the character. Tapi again dia half cook. Okay, dia start dengan ending tau. Dia tunjuk the climax of the ending. Pada aku is very dangerous kalau kau nak start dengan ending macam ni. Sebab kau kena make sure jalan cerita menuju ke climax tu kena live up with the ending. Tapi dalam cerita ni dia ke laut sikit. Pada aku dia tak live up dengan ending yang ditunjuk masa intro tu. Okay, plot dia senang. Ada satu kampung, tak selaku nama dia Chempang. Mungkin salah, mungkin betul, tapi itulah. Ada satu kampung. Yang kampung ni macam tempat buangan orang. Orang yang penjenayah ke apa ke, orang yang dibuang negeri, semua dekat kampung tu. And then kampung ni macam lawless lah. Banyak jenayah semua kat sini, kat kampung ni kan. Okay, fine. And then ada satu outsider, tycoon, seorang tycoon, outsider datang kat kampung tu, nak bangunkan kampung tu. Sebab apa? I don't know. Dia pun tak cerita sebab apa. Tycoon tu datang dari mana pun kita tak tahu. Kenapa dia nak ada kat kampung tu. Dia nak bangunkan. Maybe dia ada attachment ke apa dengan kampung tu. Mak bapak dia from that kampung ke. We don't know. So there's no clear motivation kat situ. And then bila dia datang kat kampung tu, insider, gangster yang ada kat kampung tu tak suka. Tak suka outsider datang nak ubah kampung ni. Walaupun dia ubah untuk pembangunan. Sebab aku tak rasa apa yang tycoon ni ubah effect the gangster. Maybe ada tapi dia tak tunjukkan. Dia just tunjukkan yang gangster ni tak suka. That's it. Kenapa? Tak tahu. Dan gangster ni pun ada problem. Apa yang diorang buat? Is it diorang run the kampung? Macam mana diorang run the kampung? Apa aktiviti diorang? So tak ada benda tu tau. So dia kosong. Dia terlalu vague macam tu je kan. And then gangster ni pun bunuh that tycoon. Habis. Half of the film cerita pasal benda tu. And then skip a few years, seorang lagi outsider datang. Anak tycoon yang pertama tu. So aku panggil dia tycoon junior lah. Tycoon junior ni Aaron Aziz. So Aaron Aziz datang after few years. What happened within that period, we don't know. Tak tahu diorang buat apa. And at least tunjuk lah. So kita tahulah macam mana gangster tu run the place kan. Tak ada. So dia tunjuk Aaron Aziz datang. And turn out Aaron Aziz ni dia tak macam bapak dia. Dia gangster juga. Tapi sekarang ni gangster yang kat kampung tu, existing gangster tu, dah tak ada lah cerita tu. Sekarang Aaron Aziz pula dia gangster. Mana pergi gangster lama tu tak tahu ke mana. Kan? Sama ada maybe dia dah combine force sebab dia gangster, so tak kisahlah. Dia even the outsider pun sebab dia gangster, so boleh klik sekali. Mungkin, tak tahu. Tak ada cerita benda tu. Or maybe Tycoon Junior ni, Aaron Aziz ni, dia dah wipe out semua gangster-gangster yang lama. Maybe. Again, tak ada cerita benda tu. Sebab sekarang cerita dia,
Tycoon baru, Tycoon Junior, Aaron Aziz, juga gangster. So sekarang gangster aka Tycoon run the kampung pula. So cerita pasal Aaron Aziz pula. Again, tak ada details. Apa dia buat, apa aktiviti dia. Tak ada detail. Terlalu vague. Macam tu je. Toward the end, salah seorang daripada konco dia memberontak. Sebab member dia kena tuduh something. Okay? Jadi macam scapegoat lah. So yang memberontak ni Remy Ishak. Dan member dia ni karakter yang dibawa oleh Bron. Even though Bron tak ada masalah pun. Dia dapat duit. Bos dia, Aaron Aziz, bagi duit untuk jadi scapegoat. Tapi Remy Ishak memberontak. Dan dia nak bunuh semua orang. Aku macam, okay. So in between tu adalah here and there twist kan. Yang aku rasa movie ni dia just trying to be clever je. Sebab the story still lagi di awang-awangan ni. Tak clear lagi ni pasal apa. Cerita dah nak habis ni. Tapi aku still tak tahu lagi apa motivation orang-orang ni semua. Kenapa kampung ni jadi hotspot untuk tycoon baik datang, untuk tycoon jahat datang. Apa dia punya economic value yang ada kat kampung ni. Yang semua orang berebut ni kan. Tak sure tau. Tak clear. Semuanya agak vague. Ya betul. Kita boleh buat movie yang agak vague, yang penuh dengan macam metafora sahaja kan. But the visual storytelling need to be strong. Kat sini tak ada dia punya visual dia macam just normal drama biasa je kan. Maybe ada action here and there sikit-sikit. And then lupa aku nak cakap, tiba-tiba ada 2 orang karakter baru, si Tauke dengan Syuib, just for comic relief. Tiba-tiba ada kat situ jadi Pak Gad. Aku macam, korang datang dari mana kan? Kenapa karakter ni tiba-tiba muncul? Untuk apa? Dia tak ada macam expand the storyline pun. So aku rasa dia just for comic relief. So kau nak ceritakan apa kat sini? Tikus ada banyak jenis ke? Tikus jahat, ada tikus baik, ada tikus pelawak kan? Macam tu kan. Sebab tu aku tak dapat lah benda tu kan. Benda tu aku rasa macam terlalu disjointed lah movie ni. And then apa motif Wan Hanafisu dia narrate sambil menaip macam nak tulis novel? Untuk apa? Is it creative reason juga ke? Aku tak faham lah. Sorry lah, aku tak boleh belah cerita ni. Aku rasa kalau aku nak cakap in detail memang akan berjela lah cerita ni. Aku rasa buang masa untuk aku crack my brain untuk analyse movie ni in detail. Sebab secara overall it's not really a good movie lah. Pada aku the story still king lah. Then the action sequence yang menjamu mata tu just penambah rasa je. The story is still important. Sebab aku dapat rasakan yang cerita yang nak disampaikan ni is very strong. The message yang nak disampaikan ni. Tapi itulah. The way the idea yang nak disampaikan ni very strong. Dengan message yang nak disampaikan ni. Tapi cerita yang digarap tu, dia ada problem. Pelakon-pelakon yang ada memang hebat. Aku rasa diorang dah perform habis baik dah. Tapi itulah screenplay untuk movie ni yang let this movie down lah. Production overall okay. Aku cuma tak faham pemilihan soundtrack tu, lagu tu. And artis mana aku tak tahu, tapi lagu yang dinyanyikan adalah lagu dalam bahasa Inggeris. Pada aku pemilihan lagu tu is not really working for me. Maybe bukan jenis lagu yang aku suka, that one is my personal taste lah. Tapi again, aku rasa the song doesn't really, capture the tone and the mood of the movie or scene yang nak disampaikan tu. The soundtrack bukan music score. It's two different thing. Music score dia okay lah. Not bad lah. Alright, aku rasa tu je yang aku boleh cakap untuk filem Tycoons ni. So untuk movie ni aku boleh bagi 2 bintang je. Sebab aku rasa overall apa yang dia nak sampaikan dalam movie ni, even though the idea is good, tapi dia tak achieve. Ada banyak problem yang aku rasa ada dalam filem ni. But anyway, good luck dengan platform Iwayang. Sebut pasal Iwayang tu, aku cakap awal-awal aku ada isu sikit dengan dia punya pricing strategy. Pada aku it's a good platform sebab untuk cater all the film local. Yes, aku ada juga pernah terfikir benda ni sebab kita tak ada platform untuk kita tengok cerita Melayu tau yang senang. Takkan nak tunggu TV, kita tak tahu bila TV akan ambil. DVD is a hard copy, susah nak cari unless ada orang jual online, tapi tak ada. This is
one of the best approach lah. But the price is not. Pada aku, kau tak boleh jual dengan harga yang sama macam panggung jual. It's not gonna work. Yes, Astro First jual RM15 juga. But that is Astro. Astro has a strong brand and orang percaya dengan Astro. Wayang is a new platform, so susah untuk kau convince orang spend the same amount of money macam pergi panggung, macam beli kat Astro First. Tak kisahlah movie apa pun. Mungkin kalau harga dia bawah RM10, mungkin okey lah. Pada aku, kalau tanya aku lah, sweet spot is RM5. RM5 aku rasa sweet spot lah. Orang tak rasa ralat sangat nak spend, especially new platform macam ni kan. Sebab so far there's no movie yang really strong untuk tarik orang pun. So harga tu memang memainkan peranan yang sangat penting lah. And then tak semua pun filem dalam platform ni filem baru kan. So kau nak charge RM15 untuk filem yang dah tayang few years back, aku rasa doesn't make sense. DVD pun 1990 kan, RM20 kan. Itu kalau orang beli, boleh tengok ke anak cucu kot kan. Ini RM15 dalam masa sehari, very tough to sell lah. Yes, sekarang ni ada banyak bundle diorang buat kan. RM50 dapat 3 filem ke apa ke. Still, RM50 kan. Maybe orang tu nak tengok satu movie je kan. Yang movie lagi 2 tu, aku dah tengok dah, free. So it's not working. Harga tu, satu movie tu kena lower. Okay, aku rasa tu je untuk video kali ni. Kalau korang suka dengan konten Telegram, boleh subscribe dan like video ni. Alright. Assalamualaikum dan jumpa lagi.